and then apa hasil daripada you punya project dalam result and discussion, dan yang terakhir adalah how further progress in the field that can made, which is you can made it and in the conclusion. Okay, that is a research report. Next. Okay, next kita terus move untuk format. So untuk format ni saya akan laju-laju. So sebenarnya pelajar perlu refer kepada garis panduan penulisan laporan awal akhir projek diploma pusat pengajian diploma UTHM. Okay, seperti yang telah di-share oleh Puan Basira. So you kena refer that garis panduan ni. So semua ada dalam tu. Okay, so saya terangkan secara ringkas apa yang selalu pelajar terlupa ataupun terlepas pandang. Okay, so you kena make sure untuk setiap page yang you kena buat, dia ada perbezaan dari segi numbering dia. Ni yang selalu berlaku kesilapan, di mana kadang-kadang pelajar akan letak numbering dekat kulit depan laporan. Sedangkan sebenarnya dalam garis panduan, kulit depan tidak perlu ada numbering. Untuk halaman tajuk perlu ada numbering tapi tidak ditunjukkan. Ini pun selalu berlaku di mana pelajar tunjukkan numbering tu. So you kena make sure the numbering tu hide. Dia ada, dia dikira sebagai satu Roman tapi sebenarnya dia di-hidekan. Dan selain daripada tu, seterus halaman yang lain sebelum kandungan teks, dia adalah bernombor Roman kecil. Untuk kandungan teks tu, start daripada chapter 1 tu barulah bermulanya numbering Rumi. Okay, nombor yang 1, 2, 3 tu kan. Okay, so tu itu antara saya rasa concern yang selalu berlaku kesilapan dari segi numbering. Ada juga pelajar yang dia guna sampai sudah nombor Roman. Mungkin tersalah ke kan. Okay, so next ni adalah contoh. Okay, contoh yang tadi tu, ni pun ada dalam garis panduan you all boleh refer nanti. So dekat kulit depan you kena ikut dia punya margin ni, semua ni you kena follow. So you kena set margin kiri kena 4 cm, tepi kena 2.5, atas 2.5, bawah 2.5. Nanti saya akan tunjuklah macam mana kaedahnya you boleh set dia punya margin ni. Okay. And then dia punya jarak ni pun you kena follow. So Y ni, apa maksud dia? Maksudnya you boleh agak-agak lah. Dia tak adalah dia akan ukur. So you boleh estimate, make sure you punya name tu berada di tengah-tengah. Untuk halaman tajuk, so halaman tajuk dia kena ada semua ni, ada title, ada nama, and then dia kena cakap this report is submit untuk apa kan. So macam you all adalah the diploma of kalau di AU, di AU lah, diploma of sains gunaan apa? Applied Science. Applied Science, and then kalau di AK, diploma of Chemical Engineering Technology. Macam tu. So you kena tukar And then dekat sini yang saya cakap tadi, dia bermula dengan satu, numbering satu, tapi kita tak show. Okay, the page number are not shown. Okay. So ni antara contoh untuk halaman pengakuan pelajar dan juga penghargaan. So you juga boleh follow seperti dalam garis panduan. Okay, ni yang tadi saya cakap, kalau you nak set margin, you kena pergi dekat layout. And then you pergi dekat margin dan you tukar. You tukar 2.5, tadi semua 2.5 kan, kecuali left sahaja kena 4 cm. Kadang-kadang sebenarnya kalau you perasan macam tadi kan, yang atas ni, yang ni kan, sorry mana tadi, remove. Ini kan, ni dengan atas ni kan. Kan dia sini 2.5, sini 2.5, betul? So you boleh juga, you set, you tekan dekat sini, you terus masuk dekat margin ni sebagai 5. Atas 5, bawah 5. Itu untuk page yang tertentu saja. So you boleh buat juga macam tu. Okay? Okay, next. Untuk isi kandungan, so ini yang penting yang pelajar kena alert adalah you kena follow you kena follow. Dia kena ada bab kat sini. Okay, and then satu tu kena huruf Roman besar. And then dia ada tajuk dia. So for example chapter 1, ni bahasa Melayu kan, tapi you all kan buat bahasa Inggeris kan. So you kena tukar lah. Okay, this one is contents, and then this chapter, and then contents dan juga page. So tukarlah semua ni dalam bahasa Inggeris. So kalau ni chapter 1, introduction. So dalam introduction ada apa-apa semua ni kena tu buat. So untuk halaman sebelum kandungan tadi macam yang saya cakap, dia mestilah nombor Roman kecil.
Selepas tu untuk isi kandungan dan seterusnya sampai appendix, you kena guna number rooming. Okay. And then the next part adalah senarai jadual. So apa yang penting dalam senarai jadual dan juga senarai table and figure ni, okay, list of table and list of figure, yang penting adalah numbering. Okay, pelajar selalu tersilap di sini. Di mana pelajar kadang-kadang dia akan mula 1.1, 1.2, 1.3, chapter 2 pun dia harung je 1.8 lah, 1.9, tak boleh, okey. Numbering mesti ikut as per chapter. Kalau table atau figure tersebut berada di chapter 1, dia akan bermula dengan 1.1. Kalau dia berada di chapter 2, dia akan mula 2.1 dan seterusnya. Okey. And then apa yang penting untuk table juga, jangan lupa untuk letak title. Table kena ada title, figure kena ada title. Okay, table ada title, figure ada title. Kan, you nak tunjuk dengan orang table, tiba-tiba you tak ada title. Orang boleh faham ke? Tak boleh faham, betul tak? So kita buat table, kita buat figure untuk orang faham. So kalau you tak clear kan you punya table and figure, so kita tak boleh faham. So sebenarnya strateginya kalau you buat report ni, buat report ke, buat technical paper ke, you kena letak diri you sebagai pembaca. Kalau kita baca, kita faham kan. So you letaklah diri you. Kalau you letak table, tak ada title, table tak ada apa, tak ada tajuk, kita tak faham kan. So kena make sure dia ada title, and then dia kena ada ni lah, apa nama ni, label. Okay, label mesti ada label, mesti jelas. Macam ni tengok, dia kalau macam contoh ada tajuk, and then kalau dia ada unit, you kena letak unit dia. For example, this one dia kata experiment, and then dia bagi mean value. So mean value tu dia punya unit dia adalah numbering lah, numbering below than 1.0. Okay. So number untuk table dan figure punya title juga adalah based on chapter. For example, kalau figure tersebut untuk chapter 4, dia adalah 4.1. Okay. So untuk title dia mestilah concise. Okay, kena short and clear. Jangan buat panjang-panjang. Kan? Kita pun kalau baca panjang-panjang nanti kita pening kan. So make sure you punya title simple dan cukup untuk menerangkan gambar tu menunjukkan apa. Ni lagi satu perkara yang sangat-sangat selalu berlaku. Please avoid cut and paste untuk table. Kalau you jumpa table daripada journal, memanglah you nak copy journal tu punya table kan, tapi janganlah you cut and paste sebab that is a table. Table you can buat semula. Kalau macam figure, for example, you jumpa figure macam ni dekat journal kan, kita tak boleh nak plot semula, betul? Sebab kita tak ada nilai-nilai tu. So kalau figure macam ni dibenarkan untuk you cut and paste. Tapi you kena tambah citation dekat hujung figure tersebut. Kalau table, please avoid buat cut and paste. Okay. Okay, next untuk untuk gambar raja pun sama. Okay, macam tadi kan saya cakap kalau figure you boleh cut and paste tapi you kena tambah reference. Kalau figure tu sebenarnya tengok ni sebenarnya dia projek yang sama method dia sama tapi pelajar ni dia lukis sendiri. So bila dia lukis sendiri you boleh tak ada citation sebab this figure is owned by yourself. So you no need to put citation. Tapi kalau memang you cut and paste daripada ada reference, you mesti letak citation. And then the most important thing, dalam figure kena ada label. Kan? Kalau contoh label tak ada kat sini, orang rasa faham tak? Tak faham kan? So that's why dalam figure kena ada table. So for example untuk this sample, dia ada A, B, C, D kan? So A, B, C, D ni you kena define dekat title. Ataupun ada juga setengah-setengah tu macam for example this thing, dia define A, B, C, D ni adalah dia punya proses. So the proses tu dia define kat sini. So kat sini adalah proses extraction. Dekat sini adalah proses demulsification. Kat sini proses emulsification. Dia menerangkan kat sini. Types yang ni dia tunjuk A, B, C, D saja tapi dia nyatakan dekat bawah. Macam ni kan dia kata A adalah homogenize, and then dekat B pula dia adalah extraction of silver tu, dekat C adalah dia nak buat separation, dan dekat D adalah
analysis. Okay? Clear ke? Ke laju sangat saya ni? Jelas Doktor, jelas. Okay. So seterusnya untuk table, ini pun selalu berlaku. Bila you buat table kan, ni biasanya akan berada di chapter 2 lah. You dah pilih banyak-banyak baca daripada literature kan. So bila you nak susun dia punya reference, make sure dia mestilah start daripada yang latest. Kalau tengok kat sini nampak tak apa salahnya? Apa salahnya untuk table ni? Apa yang salah? Apa dia? Awak rasa apa yang salah ni? Tak ikut turutan tahun. Dia garis besar. Ya, betul. Dia tak ikut turutan tahun. So, tengok kan 2020 tiba-tiba ada dekat sini, 2017 ada dekat sini, ada dekat tengah-tengah. So, please make sure bila you nak letak reference, kena mula daripada yang latest pergi kepada yang lama. Okay? And then, bila you buat figure, okay, you present you punya data dekat figure, first, you kena make sure dia kena ada definition. Okay, you kena define what is the X and Y axis. Okay, you kena letak dia punya apalah dia punya parameter tu apa. And then kalau ada unit, lagi bagus. So sepatutnya memang kena ada unit, kena ada parameter tu apa. Contoh kalau you nak tengok concentration, concentration tu dalam unit apa? ppm ke, percentage ke, you kena letak. Contoh you nak tengok performance, contoh removal. Removal tu dalam unit apa? Unit percentage. So you kena letak removal and then percentage dalam kurungan. Okay? And then kalau you buat combination of beberapa graph, jenis type of graph, you juga kena define apa maksud graph tersebut. Okay? Macam contoh kat sini kan, dia combine bar chart dan juga line kan. So tengok dia define. Kalau line maksudnya breakage. Kalau dia bar, dia adalah stability. Walaupun dia dah letak dua ni, tapi kita tak tahu kan, kalau dia tak define ni kita tak tahu pun. Bar chart ni yang mana satu, stability ke breakage. So that's why you kena label. Okay, kita fikir kita letak gambar untuk orang faham. Bila dia tengok je gambar dia dah faham. So make sure semua cukup lah complete. Ada dia punya value. Value ni pun sama, perlu ada. Kadang-kadang ada student dia tak letak value. Alasannya sebab dia dah letak dalam paragraph. So please, kalau you nak tunjuk table, kita nak bagi orang faham kan. So bila orang tengok, dia tengok dah tahu dah. Oh, paling tinggi maybe is around 41 point something. Orang dah nampak dah. Sebelum baca pun orang dah tahu dah. Okay, itu yang kita nak. Okay, next. Okay, ni pun selalu berlaku. Bila you nak present you punya result, please, kita kena present dalam bentuk yang berbeza. Contohnya, kalau you nak present dalam bentuk table, you letak table saja. Kalau you nak present you punya data dalam bentuk figure, you letak dalam bentuk graf. Graf ada macam-macam graf. Nanti kita tengok ada yang bar chart, ada apa lagi? Pie, ada macam-macam graf kan. So you boleh present dengan macam-macam cara. Jangan buat contoh macam ni, tengok dia present result dia dalam table, extraction efficiency, and then dalam figure pun dia present extraction efficiency. Ini kita tak nak. Sebabnya dia adalah data yang sama. Kan kalau awak pun sebagai reader, awak letak diri awak sebagai reader, tengok oh ni benda sama. Apa function dia nak letak dua-dua ni? So you kena letak benda yang berbeza. Mungkin dekat sini you letak nilai percentage, dekat sini you letak dia punya actual value, actual dia punya concentration ke macam tu. Itu boleh. Jangan letak dua-dua benda yang sama. Okay? And then seterusnya adalah okay, so bila you letak figure dan table, kena make sure you kena mention that table and figure dalam paragraph. Jangan tinggalkan gambar dan table tu sorang-sorang kat situ. Kan kalau kita baca, jumpa table, tak ada penerangan, awak rasa boleh faham ke? Tak faham kan? Apa benda table ni, cerita pasal apa? So kita kena ada sedikit penerangan. Okay, for example macam ni kan dia ada terang juga. Dia kata the photograph ni menunjukkan emotion at different times interval. Lepas tu dia terangkan sikit kat sini apa yang berlaku. Jangan tinggalkan dia sorang-sorang. Okay. Lagi satu yang selalu berlaku,
sila letak figure dan table tu jangan jauh daripada paragraf tu. Contoh, awak cerita pasal figure ni dekat paragraf yang kat sini. So kena letak di bawah dia. Ada pelajar dia letak, contoh, ni dah habis satu muka surat ayat-ayat paragraf, gambar hujung sekali. Jauh sangat. Jangan. Sebab kita nak orang faham kan, faham flow tu. So tengok, bila kita cakap figure tu, figure format kan dia illustrate dekat sini kan. So terus letak bawah dia. Jangan letak jauh-jauh. Okay? So ini adalah format untuk isi kandungan lah. Isi kandungan bermula daripada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 dan chapter 5. So untuk permulaan setiap chapter 1, chapter 2, permulaan page tu, kita tak perlu tunjukkan page number. Tapi page number dikira. Okay, page number akan start dengan 1 dekat chapter 1, page number 1, tapi you kena hide. Okay, kalau dekat Microsoft Word tu you kena tekan different odd page. Saya tak ingat. Itulah you kena tekan yang tu. Tapi page yang kedua ni dia kena tunjuk. Contoh sini 1, sini adalah 2. Okay. So font macam biasa kena guna Times New Roman. Okay, ni yang berlaku sebab you kan bahagikan kerja. So kadang-kadang kawan member yang pertama guna Times New Roman, member yang kedua guna Arial, member yang ketiga guna Krabi. So tolong bila you combine, make sure semua tulisan sama even though tulisan dekat title table dalam kandungan table tu pun kena sama. Okay, size 12 Times New Roman. Okay, untuk title you boleh letak bold. Selain daripada tu tak payah bold. And then ingat perlu justify. Ni perlu justify. Ada juga kadang-kadang pelajar tertinggal untuk justify. Dan juga line spacing mestilah 1.15. Okay. Okay, and then yang terakhir adalah berkaitan dengan equation. Ini pun selalu berlaku. Okay, ingat kalau you nak letak equation, you kena gunakan equation editor Microsoft Word. Okay, dalam Microsoft Word tu dia ada equation editor. You kena guna yang tu. Tak boleh guna yang slash tu, tak boleh. Okay, kena guna scientific way to present your equation. And then setiap equation perlu ada numbering. So nak numberingkan equation pun mengikut chapter. Kalau dia dekat chapter 2, dia akan jadi 2.1. Chapter 3, dia 3.1. And then please define your symbol yang ada dalam equation. Jangan you bagi je equation tak define pun. Apa maksud V1 ni? Apa maksud V2 ni? So you kena define. So nak define dia tu you buat dalam bentuk paragraph. Okay, macam ni kan dia tulis where V2 is the initial volume, V1 adalah apa, dia bagi tahu apa. Okay, and the last one adalah you need to mention the purpose of the equation in paragraph. Jangan you letak equation lepas tu you tinggal ni. Equation tu untuk apa? You kena bagi tahu. You nak kira performance ke, you nak kira dia punya efisiensi ke. Okay, so you need to mention about the purpose of this equation in the paragraph. Okay. Okay, clear ke tentang format tadi? Jelas Doktor, jelas. Okay, so kita move kepada reference and citation. Saya rasa untuk dua DAK saya rasa ni macam ulang kaji lah sebab dulu saya dah ajar kan. Untuk DAU saya tak pernah ajar jadi dua DAK tu dia dah expert lah sekarang kiranya. Kan, betul tak? InsyaAllah Doktor. Okay. So untuk reference and citation you kena guna untuk format final report you kena guna APA style. Kalau technical paper you kena guna numbering. Kalau untuk final report you kena guna APA. So cara kalau you nak cite author dalam you punya paragraph, okay? So dia ada dua kaedah. Yang pertama adalah you letak dekat awal. Maksudnya you bagi tahu work by Yo 1993 have shown that apa-apa. Previous study by Yo 1993 has shown that apa-apa. Okay? Bila you cakap macam tu, yang kena dalam kurungan adalah tahun. Kalau dia punya nama tak perlu ada kurungan. Kalau macam dia berada di hujung ayat awak tu, barulah awak kena letak dalam bentuk dia dalam kurungan tahun dan
author punya nama. Okay. Okay, ni contoh untuk kalau dia adalah satu penulis. Satu penulis tak ada masalah lah. Mesti you akan just, lepas tu kalau perasan, bila you letak reference kat bawah kan dia ada tulis nama penuh kan. Macam H.L. Nama penuh dia dekat dalam jurnal tu. Tapi bila you masuk dalam paragraf, yang L.Y. tu tak perlu. Okay. Nah, faham tak yang tu? Tu berlaku pelajar selalu buat macam tu. Okey, contoh kan? Contoh nama saya lah. Kalau nama saya, sekejap. Nama saya Dila Eliana binti Abu Bakar Siddiq. So Siddiq akan nama akhir. So kalau Siddiq, kalau dekat dalam reference list, dia akan jadi Siddiq D.AB kan? Eliana Abu Bakar. Dia akan jadi macam ni. So dekat reference you buat macam ni, dekat list of reference. Tapi bila you masukkan dalam you punya paragraf, DAB ni tak perlu ada. Terus Siddiq saja. Siddiq contoh 2020 macam tu. Tak payah letak DAB tu. Faham? Faham tak? Okay ke? Guys? Faham doktor. Okay. So kalau dia dua nama, you just kena tambah N. Okay, dia kena ada N ni. And then sama juga dalam kurungan tahun. Nama tak ada tahun. Okay, ingat kalau you bukan letak dia di hujung, dia tidak ada bracket dekat nama. Kalau you letak dia dekat hujung tu baru dia kena ada bracket. Okay, kalau dia lebih daripada dua penulis pula, barulah you boleh letak at all ni. Okay, ni kalau dekat hujung. Kalau dekat depan macam mana? Kat depan dia akan jadi maybe Chen at all 2014. Okay, ataupun mungkin you tak nak guna at all, you nak guna Chen and co-workers, Chen and their friends, Chen and their members. Boleh juga. Okay, maksudnya dia dengan team dia lah. Okay, dia bukan, kalau you nak letak at all pun boleh, nak letak macam tu pun boleh. Okay. So ni antara saya ada sertakan, nanti saya share juga slide ni. So you boleh tengok link YouTube ni macam mana cara-cara you nak guna Mendeley. Okay, sebenarnya bagus bila you guna reference manager ni. Okay, reference manager ni kita ada macam-macam. Reference manager ni sebenarnya function dia tolong you generatekan reference. You tak payah susah payah nak fikir, nak type satu-satu, tak payah. Dia dah siapkan untuk you all. So mudah lah. So ni ada cara you boleh try guna dan saya rasa ramai kot yang dah guna kan setakat ni. So you boleh follow ni. So kalau you ada Mendeley tadi sebenarnya mudahnya kan, kalau you nak masukkan reference dekat dekat paragraf ni contoh, you just klik cursor kat sini. Okay, mana? Klik cursor dekat sini, kat mana yang you nak letakkan you punya citation, and then you pergi dekat reference, tekan insert citation, and then you dah boleh pilih dah. Dia akan keluar. Dia akan keluar begini. So bila dia keluar begini, you boleh select je mana satu sorry, sekejap apa tadi saya cakap Okay, dia keluar Mendeley ni. Lepas tu you boleh pilih je. Contoh you nak reference tu yang ini. You type je nama dia ke kan, ataupun you boleh scroll kat sini, ataupun you boleh search juga nama dia tu. So you klik je, nanti you tekan side ni. Lepas tu dia akan keluar terus dekat you punya kat word tadi tu. Mudah kan? Lepas tu yang bestnya, you boleh pilih style yang you nak. Dia ada APA, dia ada IEEE, dia ada numbering. Kalau numbering dia ada kaedah dia nak tukar. Saya tak share kot kat sini. Tapi you boleh cari lah nanti. Okay. So bagusnya bila you guna ni sebab kan you punya report kena guna APA style. So you punya technical paper kan kena guna numbering.
So untuk berlaku kecuaian tu kurang lah. Sebab you dah guna terus daripada sistem ni. Dia terus convert kan. You boleh terus convert daripada APA style kepada numbering. Okay. Sama juga kalau you dah letak, macam contoh kan bila you keluarkan dia, dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Dalam kurungan nama dengan tahun. So you boleh edit manually untuk tukar. Kalau dia bermula daripada ayat, dia kena jadi macam tadi kan saya cakap, tak ada kurungan. Okay. So you boleh tekan je lah you nak edit manually. Dan yang terakhir, kalau you nak masukkan dalam reference list, you just tekan dekat reference and then you tekan insert bibliografi. Dah keluar dah semua reference yang you dah masukkan dalam you punya setiap chapter tu, dalam setiap kandungan chapter tu dah keluar terus kat sini. Okay. Okay, so tu saja untuk format. So kita masuk kepada komponen of final report. So final report dia ada, sebenarnya dia ada yang besar adalah 5 komponen. Tapi abstract pun adalah one of komponen dalam final report yang mana dia terletak sebelum isi kandungan. Sebelum konten kena ada abstract. Sebelum ke selepas? Tadi dekat slide saya dulu. Sebelum ke selepas? Apa ingat? Saya pun lupa. Dia dekat sini. Sebelum kan? Sebelum isi kandungan dia adalah abstract. Okay. So, abstract ni apa? So, abstract ni dia mestilah short saja 200 ke 300 word. Tapi kalau dalam untuk full report ni biasanya 1 page. 1 page tu cukup untuk abstract. And then this abstract is a self-contained yang mana menunjukkan summary tentang you punya project. So bila you nak menunjukkan summary tu, you kena tunjukkan the major dan juga specific finding of your result tu dalam abstract. Kan you dah ada banyak result yang dapat kan. So you kena cari mana satu result yang paling critical untuk you punya project, masukkan dalam abstract. So abstract ni bila orang baca, kalau you sendiri pun download journal kan, you akan baca abstract juga dulu. Bila you baca abstract, baru you faham, oh keseluruhan paper tu sebenarnya buat tentang apa. Kan, baru you tahu you perlu refer ke tak. So sama juga dengan report. Abstract ni menunjukkan tentang keseluruhan apa yang you buat. And then chapter 1 ni adalah introduction. So dia just preview saja kepada main contribution dan juga structure of the rest of report. So bila orang baca chapter 1, orang dah nampak dah lah apa problem you, apa pentingnya di study, apa tujuan, apa objektif you, scope you macam mana, semua dapat daripada introduction. Chapter 2 adalah you nak tunjukkan kenapa you buat benda tu based on the previous study. Chapter 3 pula, you nak menunjukkan pula tentang you punya project. Memang lagi detail tentang you punya project. Macam mana you nak capai you punya objektif. Macam mana you nak achieve apa yang you dah cakap dekat you punya objektif and scope tadi tu kan. So metodologi, apa dia punya method dan material yang digunakan. Dan seterusnya chapter 4 result and discussion adalah apa hasil yang you dapat. What is your finding? So macam mana you nak interpret your data. Sama ada you bagi nilai dia ke, you nak buat dalam bentuk percentage ke, dan you nak tunjuk dalam bentuk table ke, you nak tunjuk dalam bentuk figure ke. Okay. And then ingat itu adalah result. Selepas you tunjukkan result, you kena ada discussion. So discussion ni pula adalah dia provide concrete support for the main contribution. Dia memberikan reason kenapa result tu jadi macam tu. Itu adalah discussion. Dan yang terakhir adalah conclusion. So conclusion basically should answer what is your objective. And then dia pun lebih kurang macam summary lah. Summary pada you punya finding. Okay, ni adalah antara tips how you can write your abstract. So dia kena ada purpose and then kena ada method. Okay, purpose ni you punya tujuan and then method macam mana you nak buat. And then kena ada result, hasil dapatan dan juga discussion. Dan you boleh juga conclude dengan conclusion. Okay. So for example, okay, ni contoh abstract. So nampak kat sini, dia dah tunjuk dia ada introduction part. Sedikit saja sebab abstract tak boleh panjang-panjang. So introduction part tu sedikit saja.
And then dia sambung dengan objective of this study. Biasa kalau nak buat objektif, kita akan tulis in this present study we attempt to synthesis. In this project we aim to study apa. Okay, tu you cakap kat sini. And then barulah you nyatakan apa method yang you gunakan. For example, this one dia cakap dia akan gunakan MBR untuk dia test dia punya fungsi. And then bagi tahu pula apa result, apa hasil dapatan daripada this project. So you ada macam-macam result, betul? Macam tadi saya cakap, you hanya perlu mention the critical and the important result yang you nak tunjuk memang mencapai you punya objektif tu dalam abstract. Sebab result-result yang lain tu you dah letak dalam result and discussion. So yang kat sini ni yang paling penting. Okay. And then kena ada discussion, kenapa dia berlaku? Okay, kenapa dapat performance 99%, kenapa ni? Itu pun kena nyatakan dalam abstract. Jangan tinggalkan result seorang-seorang. Dekat mana-mana pun kalau you buat result, you kena bagi support, you kena ada discussion. Jangan tinggalkan dia duduk seorang-seorang kan, kesian dia. And the last one adalah conclusion. So you akan tutuplah dengan conclusion. So dekat sini pun sebenarnya selain daripada you can conclude sama ada you achieve you punya objektif, dan you juga boleh bagi tahu the significant. Okay, mungkin bila you dapat capai you punya objektif, dia significant kepada apa. Okay, so itu pun boleh tambah dalam conclusion dalam abstract. Okay. So untuk introduction, tadi abstract, and then ni chapter 1 introduction. So introduction kita akan ada 5 perkara. Dan kadang-kadang juga ada 6, kadang-kadang juga ada 7. Depends on your project, depends on your supervisor. Okay. So biasanya yang perlu ada adalah background of study, di mana dia menerangkan tentang introduction lah, apa yang you nak buat ni. Contoh biasa kalau dalam introduction, you punya title tu, so semua tu kena ada dalam background of study. Apa yang you tulis dalam you punya title tu, maklumat tentang setiap keyword dalam title tu mesti ada dalam background of study. Sebab bila orang baca background of study ni, orang dah dapat gambaran dah. Oh, kenapa you nak buat projek ni? Apa masalah yang ada? Apa signifikan dia, semua dah nampak dah daripada introduction. Tapi dia tak terlalu mendalam. Dia macam bentuk segitiga lah biasa. Daripada cerita yang besar, dia akan pergi kepada yang kecil. Contoh tajuk dia, perlu ke nak cerita detail? Tak perlu kan sini? Saya rasa ni awak dah tahu ni kan, saya dah cerita ringkas-ringkas lah bahagian ni. Betul tak? Betul tak? Yes. Boleh betul. Okay, so next adalah problem statement. So problem statement ni bagi tahu problem, and then objective, apa tujuan you nak buat you punya research, and then scope. Okay, kat sini sebenarnya pelajar selalu confused saya rasa. Dia kalau buat scope ni, dia akan letak metodologi dia. Okay, scope not methodology. Metodologi. Scope ni dia macam you nak tunjukkan limitation untuk you punya project. Jadi dia bukanlah metodologi, okay? Jangan salah faham. And the last one adalah significance of study. Kenapa study tu penting? Penting kepada siapa? Kepada masyarakat ke? Kepada human ke? Pada environment ke. Okay. So ni antara tips untuk you buat background of study. So I think you can read, you can baca, dan saya rasa ni tak ada masalah lah sebab you dah melalui proposal defense kan. And then untuk problem statement pun saya rasa tak ada masalah sebab memang biasa dekat problem, nama pun problem kan. So memang you kena cerita problem. Tak, kalau dia bukan problem, jangan masukkan kat sini. Kadang-kadang pelajar dia punya kesilapan, dia akan masukkan bukan masalah dalam ni. Sedangkan tajuk dia pun dah problem statement. So just letak problem. Kenapa, apa masalah yang ada sampai menyebabkan you kena buat you punya research. Okay. And then objektif. So untuk objektif, please make sure you punya objektif mesti align dengan you punya metodologi, align dengan you punya finding. Jangan you punya objektif, contoh you nak sintesis activated carbon daripada rice husk, and then you nak check application dekat wastewater treatment, contoh. Dua objektif je. Tiba-tiba dalam metodologi
dia ada characterization pula. Dia ada synthesis, dia ada characterization, dia ada application. Tiba-tiba dalam result pun ada. Itu maksudnya apa? Align tak? Tak konsisten kan? Dekat atas objektif 2 je tadi. You kata you nak synthesis, nak hasilkan, nak produce. And then you nak apply dalam sesuatu. Tiba-tiba dalam metodologi dengan you punya result and discussion ada characterization. So itu tidak align. Jadi you kena make sure you punya objektif tu mesti konsisten. Ikut sama sampai finding tu. Okay, jangan you objektif lain buat lain. Tak boleh. Okay. So untuk ni tadi saya dah terangkan untuk scope kan. Scope tadi ingat dia bukanlah metodologi. Walaupun you kena describe tentang you punya subject matter, tentang you punya variable yang you guna, equipment yang you guna, and then you punya procedure, instrument ke kan, analytical procedure you can describe in the scope, tapi dia bukanlah simplified method tu. Okay, saya tunjuk contoh. Contoh macam mana you nak buat scope. Saya rasa pelajar selalu confused dekat bahagian scope ni, dia pergi summary-kan metodologi tu dia masukkan dalam scope. Okay, that is not a scope. Scope ni dia just secara simple saja you nyatakan you nak capai objektif ni macam mana. So bila orang baca, orang dah tahu dah, orang takkan pertikaikan you. Kenapa awak tak buat yang ni? Sebab dah nampak dah dekat scope ni memang you nak kaji ni, this parameter je. You nak guna this equipment saja. So orang takkan pertikaikan kenapa you tak guna this equipment. Okay, that is a scope. Ini contoh lah, contoh untuk objektif dan scope. Perkaitan antara objektif dan scope. Okay, ni pun contoh yang kedua. Okay, macam ni contoh dia nak investigate optimum process condition for liquid surfactant membrane extraction of silver. So scope dia nak hasilkan dulu silver tu. Sebab dia kat sini dia nak investigate optimum process. So mestilah dia kena hasilkan dulu LSM tu. So sebab tu scope dia yang pertama dia hasilkan dulu LSM tu. And then dia bagi tahu pula dia guna apa. LSM ni boleh hasilkan guna macam-macam kaedah. So ni dia bagi tahu dia nak campur apa dengan apa. And then dia dekat sini kan dia kata process condition. So lepas dia hasilkan LSM, dia nak check pula LSM ni punya condition bila nak extract silver. Sebab tu kat sini ada dua parameter yang dia letak. Yang pertama adalah concentration, yang kedua adalah time. So panel takkan tanya lah, kenapa awak tak study jenis stripping phase contoh? Kenapa awak tak study concentration stripping phase? Sebab saya punya scope adalah nak study effect concentration dan juga emulsification time saja. Okay, that is a scope. You can defend, bila panel tanya you can defend. Why you study tahap tu? Sebab your scope hanya sampai situ. Okay. Okay, next is a literature review. So literature review mesti ada 3 bahagian iaitu introduction and then the body dan juga conclusion. So introduction ni just summary lah tentang apa yang you nak cerita dalam the body of literature review. And then body tu barulah apa dia yang you nak ceritakan. Contoh tentang tajuk you tu, contoh you buat activated carbon from rice husk. So you kena terangkan tentang activated carbon, you kena terangkan pasal rice husk. Okay, that is a body of literature. Untuk conclusion, dia adalah nak menunjukkan summary pula hasil dapatan daripada you punya reading from the previous study. Kenapa you come up dengan you punya project. Okay, for example, okay, ni example dia. Kat sini dia tunjuk. Ini hasil dapatan daripada literature review. So daripada hasil dapatan ni, dia boleh keluarkan pula apa improvement yang dia nak buat. Okay, kalau you tengok kat sini kan dia dah cakap kan MBR ni bagus. And then banyak advantage dia dan study pun dah banyak dah gunakan dia. Tapi untuk trade this POMSE tak ada lagi orang buat. So ini adalah dia punya apa dia punya gap, apa dia punya novelty dan juga improvement yang dia buat. And then the last part dia bagi tahu pula. In view of all the aspect from the literature review, that's why lah dia study come up dengan dia nak study tentang apa. Okay, kat sini adalah dia punya objektif. So kalau orang baca, orang dah boleh nampak dah you punya literature review tu ada kaitan dengan dia punya objektif. Kita nak tunjukkan dia punya synchronize antara daripada chapter 1, chapter 2 dan seterusnya chapter akhir tu. Dia ada kesinambungan cerita dia. Okay, next adalah metodologi. So bila buat metodologi yang pertama mestilah
clear, systematic, and then should provide sufficient information about the experiment, and then what is the kalau you follow method daripada journal, don't forget to cite that journal. Okay. So ni cara-cara macam mana you nak buat metodologi. So you can divide you punya methodology into the several section, and then you can provide the general description of a technique or method you propose, such as use a block diagram where appropriate. So untuk metodologi ni biasanya kalau dalam full report kita akan ada 3.1 introduction. So dekat introduction tu sebenarnya kebiasaannya saya galakkan pelajar untuk menerangkan tentang flowchart. Flowchart of your overall project. So contoh daripada method yang you nak buat untuk capai objektif 1, objektif 2, objektif 3, so semua you tunjuk dalam bentuk flowchart. And then 3.1 tu adalah menerangkan tentang description tentang flowchart tersebut. Okay, sebab tu dia cakap kat sini provide general description. So bila orang tengok yang itu, orang dah tahu lah, oh you nak buat pasal apa, you nak buat macam mana. Okay, and then you boleh letakkan equation yang you nak guna. Contoh you nak kira removal percentage, so you kena letak macam mana cara you kira percentage tu. Contoh you nak kira concentration, you boleh letak macam mana you nak kira concentration tu. Tapi contoh kan you nak gunakan 0.1 molar NaOH untuk dicampurkan dengan 5 gram activated carbon. Contoh. So untuk kira 0.1 molar tu, equation tu tak perlu letak. Equation yang saya maksudkan adalah equation yang relate dengan you punya finding. For example, you nak kira performance efficiency kan? Mungkin efficiency tu you nak tengok dari in terms of apa? In terms of removal. So you kena tengok macam mana cara you nak kira. And then you nak tengok dari segi yield. Macam mana you nak kira yield? Itu you kena letak dia punya equation. Okay, kalau macam you nak kira molar, kepekatan tu kan? Kan ada kan? Cara nak kira molar? Nak kira molar kan ada rumus tu kan? So yang itu tak perlu masukkan dalam metodologi. Okay? Figure pula, you boleh masukkan figure macam contoh tadi tu kan, yang LSM tu, dia punya prosedur tu dia buatkan dalam bentuk figure. Ataupun kalau macam contoh you ada experimental setup, so you kena nak mudah orang faham, you tunjukkan dalam bentuk figure. And then the last one adalah provide the specification of the system design of the network including the parameters. So you kena nyatakan semua parameter yang you gunakan masa you buat eksperimen dalam metodologi. So you kena cakap lah, contoh kalau you nak campur you nak campur activated carbon dengan wastewater. So you kena nyatakan, you tak boleh cakap je activated carbon mix with wastewater dah. Tak boleh. You kena bagi tahu berapa banyak, berapa concentration dia, mungkin dia punya nisbah, mungkin dia punya temperature, dia punya masa, semua you kena nyatakan dalam metodologi. Ini adalah example untuk buat flowchart. So flowchart saya galakkan pelajar saya untuk buat you alignkan dengan you punya objektif. So bila panel baca dia dah nampak dah. Untuk scope of study and flowchart saya suka alignkan dengan objektif. Jadi bila orang baca, orang nampak dah. Oh, ini scope ni untuk objektif ni, method ni untuk objektif ni, method yang ini untuk objektif yang ini. Orang dah tahu. Okay? So bila you buat flowchart, then you need to describe simple saja, nampak rasa separuh page saja yang menerangkan tentang this flowchart. Okay? So ni contoh sampel metodologi. So 3.1 tadi adalah flowchart tadi kan, introduction. And then 3.2 adalah materials. So dalam materials, you kena nyatakan apa material yang you gunakan. Okay, for example, you ambil macam ni contohnya dia ambil daun serai. So dia bagi tahu daun serai tu dia ambil daripada mana. Pomse diambil daripada mana? Pomse ni wastewater palm oil mill secondary effluent. So dia ambil daripada mana? Dia simpan macam mana? Semua dia bagi tahu kat sini kan? So you kena nyatakan dekat dalam material tu tentang apa material yang you guna. And then you boleh juga nyatakan tentang
chemical yang you gunakan. So biasanya kalau you letak nama chemical, kita akan letak dia punya brand. Okay, kalau you tak tahu dia punya brand, biasa kalau you pergi lab, you boleh tengok sebenarnya dekat botol dia tu apa brand dia. So you boleh letak nama brand. Dan you boleh bagi tahu juga beli daripada mana. Tolong jangan bagi tahu we're getting from MBF lab ataupun were supplied by UTHM. Tak payah bagi tahu yang itu. Tak perlu. Okay, you just kalau you tak tahu beli daripada mana, mungkin sebab you ambil daripada makmal kan, kita tak tahu siapa yang beli. So you just nyatakan dia punya brand saja. Tak payah nak bagi tahu were supply daripada UTHM. Okay? Sebab sebenarnya dia tu dibeli, UTHM pun beli juga daripada luar. So disebabkan you tak tahu, just letak je dia punya brand. Okay? Ada juga dulu saya pernah baca daripada pensyarah, dia letak nama pensyarah tu bagi dia guna chemical tu. Tolong jangan buat macam tu. That is not a proper way to write the methodology. Okay. So the next part adalah tentang you punya eksperimen lah. You boleh divide into the several section. Okay, for example you nak macam ni, contohnya dia letak plant extraction and then dia letak analytical method. Dia tak combine, dia separatekan. Okay, kalau you separatekan sebenarnya lagi bagus. Orang baca lagi faham. Okay. So detailed method with parameter and condition used must mention in the methodology. Nampak? Dia bagi tahu dekat temperature berapa, selama berapa minit, ratio berapa. So ada pelajar kadang-kadang just guna ratio saja. Ada juga pelajar yang dia nak letak nilai beratnya. Contoh dia cakap 5 gram sampel will be mixed with 100 ml distilled water. Boleh juga. Okay, you nak letak contoh, kalau you nak letak dia punya concentration pun boleh. Kalau tak letak pun boleh. Ada macam, ada kepelbagaian lah kaedah yang you boleh guna. Yang penting orang boleh follow lepas ni. Maksudnya kalau orang baca you punya method, orang tu dia boleh follow. Orang lain nanti boleh follow you punya method tu. Janganlah contoh kalau saya tak letak ratio ni, agaknya lah kan, boleh ke orang nak follow lepas ni? Tak boleh kan? Kita nak campur berapa banyak kan, macam mana kita nak campur? Mesti orang tu tanya-tanya. So bila you buat method, you kena make sure you sebagai reader, you faham. Oh, you boleh repeat that experiment after this. Okay? And then untuk equation, you kena define macam tadi saya dah cakap, you kena define apa maksud equation tu. So ni contoh equation yang saya cakap lah, kalau macam you nak kira dia punya percentage removal ke, nak kira efisiensi ke, so you kena tunjukkan equation dia. And then figure, kalau you ada rig, you ada setup of experiment, you kena buat dalam bentuk figure. Lukis sendiri. Kalau you ambil daripada orang, you kena cite. Tapi biasanya kalau dalam metodologi, the good things adalah you lukis sendiri sebab this is your own method kan yang you buat. So better you boleh lukis sendiri. So lagi bagus kalau you boleh gunakan macam-macam software yang you dah belajar untuk lukis. Okay, macam contoh AutoCAD ke kan, lukis guna AutoCAD. So dah implement dah you punya study sebelum ni. Okay, ni yang selalu pelajar buat juga. So analysis memang selalu pelajar guna FTIR. So bila you nak cakap, you buat analysis, characterization. So you kena nyatakan, dah tinggal 8 minit tapi banyak lagi tak habis. Boleh ke tambah masa? Boleh. Boleh doktor. Panjang pula slide saya ni. Okay. So untuk characterization, kalau contoh you buat tentang FTIR, so yang pertama you kena nyatakan apakah purpose analysis tersebut. Contoh FTIR untuk tengok functional group, so you kena bagi tahu. Okay, characterization guna FTIR ni untuk tengok functional group. And then you kena bagi tahu dia punya model. So masa you nak buat tu nanti, kalau you ada buat analysis characterization, so you cari nama model alat tersebut. And then you kena nyatakan condition dia, condition atau parameter dia. For example, untuk buat wavelength dia guna daripada, untuk buat FTIR dia guna wavelength daripada 500 ke 4000 cm negatif 1. So you kena nyatakan benda-benda ni And then apa sampel yang you nak buat pun you kena nyatakan. Sebab nanti bila orang baca result and discussion, barulah orang faham. Oh sebab tadi dekat method you cakap you nak check untuk 3 sampel. 30, 60, 90. Jadi kat result
mesti ada 30, 60, 90. Jangan contoh kalau macam you tak bagi tahu kan, you buat sampel apa, nanti orang boleh petikaikan dekat result. Okay, so you kena mention dekat dalam metodologi. Metodologi tu dah bagi tahu siap-siap dah. Apakah yang apa sampel yang you nak buat. Tadi saya terlupa, untuk analytical method ni pelajar selalu ada pelajar dia buat tentang wastewater treatment. So dia akan buat analytical method dia tu adalah macam eksperimen yang untuk check COD, BOD, pH, turbidity kan. And then bila dia buat metodologi, dia salin balik prosedur yang untuk lab manual tu salin dalam metodologi. Itu salah. Okay. Kaedah nak tulis metodologi kita kena guna ayat pasif. Jadi awak kena ubah ayat prosedur tu, dia ayat yang you nak buat kan, you nak buat eksperimen. So yang ini ayat dia kena ayat pasif. Okay. Ataupun satu cara lagi, you boleh guna standard method. Okay, macam contoh kat sini kan, dia cakap the color ni dia guna alat DR6000. Lepas tu dia guna standard method. Nampak? Ada standard method 8025. Jadi dia tak perlulah nak cakap. Mula-mula kita panaskan sampel, kita masukkan sampel dalam vials, lepas tu kita lap vials dengan tisu, kita masukkan dalam DR6000, kita tekan ni, tak perlu. Okay, just cakap saja you guna standard method apa. So macam mana nak cari kalau yang guna, yang kalau ada pelajar kat sini yang saya tahu beberapa pelajar ada buat tentang wastewater treatment, so you boleh refer standard method APHA 2012. Okay, kat situ ada beberapa method yang you boleh refer. So you boleh just cakap je lah you guna standard method apa. Tak perlu nak terangkan you guna tisu nak lap, masukkan sampel, panaskan 5 minit ke apa ke, tak payah. Okay. Stir ke apa ke, tak perlu. Okay. And then result and discussion. So result ni adalah tentang apa hasil yang kita dapat daripada eksperimen kita tu, hasil dapatan kita, finding kita yang menjawab balik kita punya objektif tadi tu. Okay. And then untuk result kita kena present dalam bentuk tables, figure ataupun statistik. Janganlah awak, contohnya kan biasa kalau awak buat eksperimen kan awak akan kira awal, akhir kan. Tiba-tiba awak letak semua benda tu dekat dalam table tu. Janganlah buat macam tu. You need to analyse your result. You nak tengok contoh, you cakap you nak tengok performance. Performance in term of what? For example, you nak tengok dalam bentuk yield. So tunjuklah kiraan yield tu. Contoh you tunjuk awal, akhir, yield dia berapa persen. Macam tu lagi cantik. Kat situ maksudnya you tunjukkan you punya result. Dalam masa yang sama dia dah ada analisis. Okay, analysis of the result. Iaitu yield tadi tu. Yield tadi tu adalah you punya analysis of your result. Okay, untuk discussion pula adalah you explain pula tentang apa hasil dapatan daripada result tadi tu. So contoh kan, ni dah present punya result boleh dalam bentuk figure, boleh dalam bentuk table. Kalau discussion you kena explain ni. Contoh kat sini ada banyak kan data. Untuk explanation finding ni you tak perlu nak bagi tahu. NF, TS40 before, RQ dia berapa, RA dia berapa, apa ni? Tak nampak saya, LC dia berapa. Tak perlu nak bagi tahu balik satu-satu ni apa. You just ambil the most critical thing, the important thing yang you nak discuss. Apa tengok. Contoh nilai yang paling beza ke kan, nilai yang paling besar. Mungkin kat sini nilai NF 40 ni sangat kecil berbanding yang lain. Mesti ini yang paling penting. Ini yang kita kena discuss. Sekali tengok pula yang mana lagi? MF, PVDF ni yang paling besar. Kenapa dia paling besar? Kenapa dia paling kecil? Benda-benda macam tu yang you kena discuss dalam discussion. Bukannya you salin balik. Biasa kadang belajar je cakap je. Ataupun dia akan cakap contoh macam yang bawah ni kan. Dia akan cakap, okay, untuk NFTS 40 after photocatalytic process dapat 80 apa ni? 70. Untuk after membrane pula dapat 100. Untuk yang ini ada nyatakan macam tu pun tak boleh. Okay, you just ambil yang paling critical. Okay, ni antara tips yang you boleh follow untuk you write your result and discussion. So macam yang tadi saya cakap lah,
Maksudnya you kena present dalam bentuk figure and then you kena ada analisis. Jangan bagi setakat data saja, nanti orang pun tak faham. You letak diri you sebagai reader. Kalau you tengok you punya result, you sebagai reader you faham tak? Kita kena anggap pembaca ni dia tak tahu tentang projek kita. Contoh penilai kan, awak nak present kat penilai. Penilai tak tahu tentang projek awak. Sebab tu awak kena show benda yang boleh memahamkan orang. So kalau awak faham, InsyaAllah orang akan faham. Okay. So, okay, ini contoh contoh untuk you present you punya data. You boleh buat dalam bentuk bar chart, you boleh buat dalam bentuk histogram, dalam bentuk line graph, pie chart. Okay, ada macam-macam types of graph yang you boleh guna. And then ni pun sama. Okay, macam yang tadi juga saya highlight. Okay, ni saya tunjuk contoh. Okay, bila you nak buat result macam mana you nak explain. Okay, so this is the result. So kalau ada A dan B, you kena discuss kedua-dua gambar. Jangan you discuss A saja, B tak ada discussion. Tak boleh, you kena discuss dua-dua gambar. So contoh kat sini, kan yang warna biru ni dia explain dulu. Figure 3.3 ni cerita tentang apa. Okay, dia cakap tentang important wastewater parameter from the analysis after nanofiltration process. And then dia bagi tahu pula result dia, hasil dia. Tapi dia tak bagi tahu semua. Betul tak? Kat sini ada banyak kan resultnya. Tapi dia bagi tahu sikit je. Dia kata highest percentage color removal adalah dekat mana? Highest tu adalah dekat 3.1. And then follow kepada commercial, dan the last one yang paling kecil adalah yang tak ada zinc O. Itu hasil dapatan dia. Dia tak adalah cerita satu-satu. COD apa, turbidity apa, BOD apa tu tak ada pun. Awak tengok kan, dia ringkaskan sahaja. And then dia explain pula hasil dapatan dia. Dia tak tinggalkan result ni seorang-seorang. Kenapa dia dapat highest? Dia dapat highest mungkin sebab effectiveness of the system tu. Ataupun mungkin juga dia kata, kan kat sini dia kata kalau tak ada zinc O dapat rendah. Jadi kenapa dapat rendah? Mungkin sebab tak ada zinc O. So zinc O tu pun memainkan peranan untuk membantu dia punya pengurangan color tu. Okay. So nampak dia ada penerangan dulu pasal gambar raja. And then dia ada penerangan tentang hasil dapatan dan seterusnya kenapa dia dapat macam tu, dia bagi tahu reasonnya. Okay. So ni pun sama. Okay. Contoh yang ni dia sambung lah. Dia sambung untuk BOD dan COD. Okay. Mula-mula dia tunjukkan dulu result. And then dia bagi tahu pula. Okay. Yang ni dia buat comparison. Okay. Yang ni ada lebihan lah. So ni sebenarnya boleh follow yang ni tadi. Ni adalah step-step dia. So mungkin kalau awak ada satu ni, awak boleh letak satu ni je. Mungkin awak rasa awak ada 1, 2, 3. So you boleh letak 3. Mungkin you ada sampai 4. You letak 1, 2, 3, 4. You boleh letak 4. Mungkin you ada ke 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. So you boleh letak semua. Okay, macam ni kan. Dia ada ke 5 elemen tadi tu. Yang pertama, apa result kita. And then kita buat comparison. Oh, kalau ikut discharge standard, dia kena macam ni. So apa yang kita dapat bila orang baca, orang tengok, projek dia ni lebih ni, kalau tak ada zinc O lebih daripada discharge standard. Sebab dia buat comparison. Lepas tu dia bagi tahu pula kenapa itu berlaku. Sebab kalau ada zinc O tu saiz dia kecil. Jadi dia akan degrade banyak wastewater tu. Sebab tu air tu lagi bersih berbanding dengan tak ada zinc O. Okay, dia bagi explanation. And then lepas dia dah bagi explanation, dia cite pula orang punya study. Perkara ni pun berlaku juga dengan study daripada Mozilla 2010 ni, sebab dia dapat 2 nm punya dia punya particles tu boleh reject kecil daripada 2 nanometer. So dia cite pula kerja orang lain yang dapat lebih kurang dengan hampa hasil yang dia dapat. And then last kali dia tutup. Dia kata dust resulting the change of brownish foam into colorless permeate sample. Disebabkan this reason lah, okay, saiz dia ni kecil, dia punya proses ni bagus. Sebab itulah dia boleh jadikan color brownish tu kepada colorless. Okay, so ni yang complete lah, cukup ke 5 step yang tadi, tips untuk awak buat awak punya discussion. Okay.
Okey, lagi satu perkara, ni pun selalu juga ada yang pelajar, sebab kan tadi ada lima tips tadi tu kan. So dalam 5 tips tu dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah what. What ni adalah apa hasil yang kita dapat tu lah. Apa result kita tu dia dikira di bawah what. And then why. Why tu discussion. Kenapa dia jadi macam tu. Yang ketiga adalah who. Who ni adalah orang yang kita cite. Maksudnya previous tadi dia guna sampel lebih kurang sama macam kita, method lebih kurang sama, dia dapat macam ni. Itu maksudnya dapat sama macam kita lah. Lebih kurang. Dia tak mungkin dapat sama sebab you all punya projek kan berbeza kan. Jadi kita kena cari benda yang lebih kurang untuk kita cite orang tu untuk support hasil dapatan kita. Sebab kita dah buat-buat. Kalau buat eksperimen kan, awak dah buat-buat, mesti awak tertanya-tanya. Betul ke saya dapat macam ni? Kan? So apa yang you kena buat? You kena cari jurnal. Cari, kalau orang lain buat dia dapat macam mana? Dapat lebih kurang lah kita. So you boleh cite orang tu. Okay? Macam itulah. So dia ada percentage dia. Kesilapan kadang-kadang kecuaian pelajar adalah dia terlebih dekat who. Who tu sampai satu muka surat, what tu sikit je. Dia tak boleh. Sebab this is your project. Betul? Bukan si who ni punya project. This is your project. Jadi most of the finding tu mestilah daripada you punya sendiri. Lepas tu barulah 30% tu untuk discussion dia. Kenapa you dapat macam tu? And then 20% tu adalah untuk you cite hasil kerja orang lain yang dapat lebih kurang sama dengan you all. Okay? Okay, the last one is conclusion. Sebelum last conclusion and recommendation. Sabar semua macam dah tak sabar. Lonceng pun dah bunyi kan. So in the conclusion, sebenarnya dia adalah nak bagi tahu tentang major you need to highlight the major finding ataupun major advantage of your technique, and then you can compare dengan ada teknik yang orang lain buat sebelum ni. And then you juga kena you can mention your novelty of the research work. And then you can write the limitation of your work, such as reviewers cannot attack the weakness of your technique. So kalau you ada weakness, dalam you punya project ada weakness, you juga boleh mention dalam conclusion. Jadi bila orang baca, orang tak boleh nak salahkan you sebab you dah bagi tahu dah. Ada weakness pun, dia dah tahu dah. And then bila you dah tunjuk weakness, you kena tunjuk suggestion. So bila orang baca, orang nampak lah kronologi tu. Bagus projek ni, tapi ada kelemahan. And then you suggest pula, recommendation untuk buat improvement selepas ni kena buat macam mana. Okay, that is a good conclusion. Okay. So how to write a conclusion? So you can follow these tips. For example, saya terus pergi kepada example. Tadi tu tips dia, penerangan dia. So example dia kat sini. So dia kata highlight the finding which answer the problem. So you kena bagi tahu answer you punya problem yang ke atas tadi you dah cakap tu. You dah cerita pasal you punya masalah, tujuan tu kan. So conclusion ni kita memang nak menjawab. Kita dah boleh selesaikan masalah tu. Okay. Macam ni contoh, dia dah dapat trade Ponce tadi tu dengan around tu 100% removal. Okay. Lepas tu dia bagi tahu pula limitation, weakness dia bagi tahu. Tapi dia kata catalyst loading ni tunjuk minor deviation dekat normalized flux. Dia ada kelemahan dekat hubungan antara catalyst loading dan juga normalized flux. And then dia bagi tahu juga dia punya novelty. Dia kata membrane ni guna zinc OCC, MPR untuk trade Ponce ni tak ada lagi orang guna. So itu adalah kebaikan dia. Okay. And then dia kata, lepas tu barulah dia conclude dengan finding of the research. Dia conclude that Ponce treatment via MPR at the optimum condition as an alternative strategy to minimize membrane falling. Okay, sebab ni kat sini masalah dia falling. Ada apa? Ada tersekat lah. Dia punya membrane tu tersekat. So nampak dia tunjukkan 4. Sebab dia ada 4 je. So mungkin kalau you ada punya projek, macam contoh lagi satu contoh saya tak masukkan. Contoh recommendation. Ni contoh lagi satu conclusion.
So dia bagi tahu dulu result dia. Apa hasil dapatan dia. And then dia bagi tahu kelebihan. Okay, dia bagi tahu kelebihan dulu. Okay, so baguslah sebabnya dia dah hasil dapatan macam ni. Lepas tu kelebihannya dia menggunakan greener punya apa nama raw material. Tapi dia cakap ada kelemahan kat sini. Dia ada kelemahan. So kelemahan dia tu pula dia suggest pula dia suruh guna other types of surfactant. Okay, so dia dah bagi kelemahan dan dia nyatakan suggestion. So ini pun salah satu contoh conclusion yang mana dia masukkan recommendation. Macam tadi, contoh yang tadi tak ada recommendation, betul? Dia ada tunjuk kelemahan tapi dia tak tunjuk pun recommendation. Dia just cakap novelty of dia punya research dengan dia conclude dia punya finding saja. Macam contoh yang satu ni, dia bagi tahu kelemahan, dia pun bagi tahu juga suggestion apa yang kena buat next. Okay, that is a recommendation. Okay. So recommendation ni sebenarnya suggestion lah. Suggestion yang you kena buat bila ada kelemahan dalam you punya project. So tu saja akhirnya. So nanti saya akan share di slide dekat Puan Basira untuk share pada you all semua. Ada apa-apa soalan ke? Ada Tak ada. ada pelajar. Ada nak tanya apa ke? Tak ada soalan ke? Tak sabar dah kan nak habis kan? Betul. Just nak penjelasan dan pencerahan sikit lah mengenai scope of study tu. Doktor kata scope of study tu tak sama dengan metodologi. Jadi apa benda yang membezakan scope ni dengan metodologi? Okey, yang membezakan dia, kalau metodologi ni, dia lebih kepada method yang you nak buat tu. Betul tak? Contoh macam tadi kan, kalau contoh you ada activated carbon, you nak study tentang performance of activated carbon from rice husk untuk to treat POMC contoh. So itu adalah you punya title kan. So bila you buat method, you akan ada untuk synthesis activated carbon. You ada untuk mungkin you nak characterize activated carbon and then you akan test activated carbon tersebut dekat POMC. Kat 3 bahagian tu. Untuk bahagian scope ni, dia menceritakan macam mana you nak capai objektif tu. Dia bukan method. Tapi dia lebih kepada macam mana you nak capaikan objektif tu. Memanglah betul bila you nak cerita you nak capai objektif, you kena ada sentuh tentang kaedah you nak guna. Parameter yang you nak guna. Betul? Sebabnya kenapa you kena mention parameter? Sebab you nak tunjuk limitation pula kat situ. Sebab tu saya cakap dia bukan method tapi dia ke arah nak menunjukkan macam mana you nak capai you punya objektif dengan limitation untuk you punya projek dan sebab itulah you kena masukkan elemen-elemen yang ada dalam metodologi tadi. For example, parameter, lagi apa? Teknik, kan? Analisis yang you akan guna, tapi dia bukan method. Okay? Tapi memang betul, dia memerlukan elemen method dalam scope of study tadi tu. Dekat method kita akan cerita in detail lagi lah. Berkenaan scope yang kita nak buat tu. Okay, ada... Alright, okay. Terima kasih doktor. Sama-sama. Dan semua tadi macam tertanya, kenapa? Saya tengok contoh yang doktor bagi tu, kenapa dia macam ada kaitan dengan metodologi. So kat sini macam saya clear sikit lah benda tu. Betul. Memang betul. Memang zaman saya belajar pun memang saya pun pening nak buat scope ni sebab berkali-kali juga saya kena betulkan. Sebab itulah saya pun macam memikirkan kita buat metodologi tu. Macam saya kena komen, you punya scope ni macam simplified metodologi. Sedangkan scope ni dia bukan simplified metodologi tu. Dia ada kaitan tapi dia tidak ke arah metodologi yang penuh. Macam tu. Memang bagus lah soalan Bonnie ni sebab itu memang concern ramai orang lah. Nak buat scope ni memang mementingkan. Betul?
Ada soalan lain lagi daripada pelajar? Ada? Tak ada Doktor. Tak ada. Kalau tak ada tak boleh buat silap lah lepas ni. Kan nanti tak sabar nak jadi panel ni nak tengok siapa ni, betul ke tak ni kan. Boleh. Tak ada masalah Doktor. Haya je Doktor, tak boleh main goreng-goreng je Doktor. Kena ready siapa-siapa yang Dr. Dila jadi panel penilai nanti. Okey, tak ada. Kita sim tak adalah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Dila Eliana atas perkongsian dan penerangan dengan cukup jelas tadi berkenaan penulisan laporan akhir projek diploma untuk diploma teknologi kejuruteraan kimia dan juga diploma sains kegunaan untuk final year projek 2 ni lah. Okay, kita ucapkan terima kasih dan diharapkan pelajar dapat menggunakan ilmu yang kita dapat hari ini dengan sebaiknya. Okay, insyaAllah nanti Dr. Dila akan sharekan slide. So boleh refer lah slide Dr. Dila tu untuk you all refresh balik apa yang Dr. Dila dah explain tadi. Okay, saya tak buka majlis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih semua. Alright, terima kasih Doktor, terima kasih Puan. Jumpa lagi.